Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, suratul Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan ataupun memberikan kepada kamu keupayaan ataupun membuka ataupun menakluk dengan satu kemenangan ataupun penaklukan ataupun pembukaan yang sungguh nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, supaya dapat Allah memberi kepada kamu apa yang telah berlalu, supaya Allah dapat memberikan liyaghfira laka, memberikan keampunan bagi kamu terhadap apa yang telah lalu ataupun dosa-dosa kamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan dia menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dialah Allah yang memberi petunjuk jalan yang lurus. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang saya baca dari suratul Fath ini saya ambil untuk mengisi ruang kuliah kita, yang mana pada minggu lepas kita membacakan Al-Quran daripada surah Taubah, yang mana surah Taubah merujuk kepada bagaimana perangai orang-orang munafik yang tak mau ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Saya nak baca ayat ini sebab dalam minggu lepas kita membincangkan, oleh kerana kita menyentuh tentang sejarah yang hujungnya berakhir dengan satu peristiwa di mana minggu lepas kita sebut tentang usaha yang dilakukan oleh kerajaan Turki untuk mereka dapat bersembahyang Jumaat buat kali pertama sejak lebih daripada 80 tahun. Yang mana alhamdulillah pada hari Jumaat, hari ni hari Ahad, Sabtu, hari kemarin mereka berjaya sembahyang Jumaat buat pertama kali setelah 80 tahun. Hagia Sophia atau Masjid Hagia Sophia itu dijadikan muzium. Dan di antara kita yang ada masa lapang melihat, menonton secara langsung dalam YouTube, mungkin dalam TV pun ada, tapi saya tengok YouTube. Daripada sebelum kedatangan presidennya Erdogan, sebelum khutbah, daripada sebelum itu sampailah kepada khutbah, dan sampailah kepada akhir solat Jumaat dilakukan. Baik, jadi
kita ambil peluang ini untuk kita refresh. Sebab perang Tabuk ini adalah perang yang diusahakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hujungnya berakhir di kota Konstantinopel. Perang Tabuk ni adalah satu kawasan di perbatasan antara Syam, dia kurang dengan negara Arab ataupun Arab Saudi yang ada pada hari ini, yang mana penguasa-penguasa di situ mereka itu berada ataupun bernaung di bawah kuasa Rom Timur ketika itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menewaskan kuasa dunia ketika itu, sebab Rom menang perang dalam lawan Parsi, maknanya tidak ada kuasa mengalahkan dia ketika itu, dia menang lawan Parsi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab ini adalah perang yang terakhir Nabi sertai, iaitulah perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya wafat pada tahun ke-11 Hijrah, 10-11. Jadi perang terakhir, dan ketika hujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menewaskan kuasa besar dunia, iaitulah Rom pada ketika itu. Maknanya mula kejatuhan Rom. Selepas itu maka Rom itu dijatuhkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Hijrah oleh Khalid bin Al-Walid dalam perang Yarmouk, dan seterusnya dalam siri peperangan lain. Akhirnya jatuhlah kota Konstantinopel pada tahun 1453. Baik, jadi kalau tuan-tuan tengok kepada ayat-ayat yang dibacakan oleh qari di Masjid Hagia Sophia itu, dia memilih ayat-ayat yang kalau kita renung dia mempunyai ibrah, kita boleh ambil pengajaran, dan dia memang mengambil ayat yang kena dengan suasana, kena dengan peristiwa. Salah satu daripada ayat yang dibaca oleh imam, imam baca semayang tu, saya rasa imam tu adalah menteri agama kepada Diyanet yang juga membaca khutbah. Baru nampak menteri agama. Ada dengan boleh baca khutbah, hanya bukan jadi menteri agama ni cakap orang putih. Boleh lah cakap orang putih tu kalau ada extra language. Dah. Tapi hak yang mestinya cakap Arab tu. Hafal Quran. Diyanet ni macam JAKIM lah kat sini. Tapi dulu ditubuhkan oleh kerajaan sekular untuk mengongkong. Dia pandai, dia tubuh. Diyanet dia bukan nak buat hudud ke, nak buat hukum Islam, kita nak kontrol orang. Itu masalahnya dulu. Tapi sekarang ni di bawah Erdogan, dia ketua Diyanet ini, saya tak pasti sama ada menteri, saya rasa menteri yang mengetuai Diyanet ini diberi ruang untuk bukan saja menjadi imam tetapi berkhutbah pada hari yang sangat bersejarah dengan membawa sebilah pedang yang merupakan tradisi di dalam khutbah-khutbah kerajaan Osmaniyah Turki. Dan suratul Fath ini adalah surah yang dibaca, walaupun tidak semua, tetapi dia baca awal surah yang saya bacakan tadi. Dia berhenti, saya tak ingat, saya rasa dia berhenti dalam dia berhenti wa kana zalika indallahi fawzan azima. Nanti kita tengok ayat ni, ayat yang kelima tak silap saya lah, sebab saya pun tak apa nak ingat, saya ingat lupa ni. Tapi memang suratul Fath. Dan membaca dalam rakaat yang kedua, membaca daripada surah yang sama yang menyebut juga perkataan Fath ataupun pembukaan, iaitulah pada ayat yang ke-27, kepada ayat yang ke-27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu waj'ala min duna zalika fathan qariba. Maknanya kalau kita ingat dulu ayat ini yang kita baca dalam kuliah kita ketika kita membincangkan perjanjian Hudaibiyah, yang mana Nabi SAW tak dapat masuk, terpaksa berhenti di Hudaibiyah. Bila berhenti di Hudaibiyah tu berlakulah para sahabat pun tak puas hati, kenapa tak boleh masuk, Umar pun dia merasakan tetapi ayat ini membenarkan janji, membenarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya sebagai satu kebenaran.
yang mana mimpi Nabi nak masuk ke kota Mekah itu, Nabi benarkan pada tahun 7 Hijrah Nabi boleh masuk dalam keadaan aman. Dan kemudiannya pada tahun 8 Hijrah Nabi boleh masuk, bukan setakat masuk menguasai kota Mekah. Nampak? Sebab itulah kalau kita tengok kepada sejarah ni, kita nak ambil pengajaran, benda ni dia berulang tuan-tuan. Dia berulang. Kejatuhan kota Konstantinopel ni dia ada 2 ciri. Pertama sekali perjanjian, yang pertama sekali asasnya adalah peperangan, sebab mereka berperang. Yang keduanya dia melibatkan perjanjian. Yang mana perjanjian ini sebenarnya melemahkan mereka. Musuh ni dia kalau tak lemah, dia tak nak buat perjanjian. Dia sama ada dia buat perjanjian itu dalam keadaan lemah, ataupun dia mencari helah untuk melambat-lambatkan permainan, dia menipu kemudiannya. Biasa macam itu. Sebab itu kita kena arif. Tetapi perjanjian ini tidak sama sekali merugikan orang Islam, tuan. Kecuali syarat-syaratnya memang memisahkan agama, menjatuhkan agama, itu masalah lain. Tetapi kalau syarat-syarat itu maknanya hanyalah pada pandangan zahirnya memberikan kemenangan, sebagaimana yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi tak boleh masuk, Nabi kena patah balik. Lepas tu ada gencatan senjata, Nabi tak boleh nak pulangkan, tak boleh nak ambil balik orang yang lari ke Mekah, cuma orang yang Madinah ni boleh lari. Benda-benda ni memberikan ruang untuk bernapas, dan Rasulullah SAW boleh mengatur strategi. Sebab itulah Nabi mengatur strategi. Kemudiannya Nabi apabila ada perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah itu, Nabi SAW pergi cari musuh dia, yang kepala dia, kepala alang dia, musuh dia ni, iaitulah orang-orang Yahudi yang Rasulullah SAW menghapuskan mereka dalam perang Khaybar. Jadi Nabi boleh selesaikan tu. Sebab apa Nabi ada perjanjian? Tengok, sebab itu Nabi kata, la taftahanna al-Qastantaniyah, akan dibuka, kamu pasti akan dapat membuka kota Konstantinopel itu. Fala ni'mal amiruha, sebaik-baik jeneral amir, ketua adalah ketua yang membuka kota Konstantinopel. Wala ni'mal jaish zalikal jaish, dan sebaik-baik tentera adalah tentera dia yang membuka kota Konstantinopel. Maknanya sejarah ini Nabi beritahu dalam hadis dia. Yang kalau kita tengok apa yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih ni, bukan dialah dulu, tetapi kita tengok kepada sultan-sultan yang terdahulu. Ayah dia, tok nenek dia buat macam mana? Tok nenek dia antaranya buat Sultan Murad. Kalau kita tengok bagaimana Sultan Murad ini, sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih itu berjaya menakluki kota Konstantinopel, Sultan Murad, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia pergi beat dulu. Sebab itu kita tengok, maknanya akhirnya kota Konstantinopel itu dia terkepung. Hujung 1453 itu terkepung. Sultan Muhammad Al-Fatih dia naik takhta, dia jadi raja pada tahun 1451. Pada tahun 1448 tak silap saya, atau 1444 berlaku peperangan Kosovo. Kosovo ni dekat mana? Dekat Serbia ke dekat mana? Dekat Bosnia. Itulah saya pun tak ingat lah, saya tak pernah pergi lah. Tempat yang saya tak pergi saya tak ingat. Kan? Di mana Sultan Murad ini dia menghapuskan serangan tentera salib. Tentera salib ni daripada Hungary, daripada Poland, dia punya supply itu, untuk menolong kota Konstantinopel yang telah terkepung ni. Sebab kota Konstantinopel dia macam telur di ujung, sebab di keliling tu semua Utsmaniyah ada sapu. Dia sapu dulu, tinggal ujung saja. Sebab itu Rasulullah SAW sapu habis keliling Madinah tu, termasuk dia menewaskan musuh orang Islam, iaitu Yahudi di Khaybar. Tak adalah penentangan daripada dalam. Dan ingat, apabila Muhammad Al-Fatih naik takhta 1451 itu, terdapat satu pemberontakan daripada di kawasan berhampiran dengan Syria, tak silap saya, oleh sepupu dia untuk menuntut. Sana dulu pun ada juga rebut-rebut kuasa ni. Bukan sekarang aja. Nak menuntut kerajaan daripada Sultan Murad tu, sepupu dia nak. Dan kalau ikutnya, biasanya di hujung kota akhir kota Konstantinopel ni, mereka terpaksa membayar tribut kepada hadiah kepada kerajaan Utsmaniyah.
Yang ini tengok, yang ini mereka ada perjanjian dengan kerajaan Konstantinopel, itulah dia ada perjanjian. Bila perjanjian ini tidak dipatuhi oleh kerana Konstantin, kerana Julian, tak silap ke siapa nama, Justinian, nama payah pelik-pelik Justinian ke-11 atau Justinian ke berapa yang dikatakan Konstantin yang ke-11, sebab dia pakai Konstantin 1, 2, 3, lepas tu ada nama dia tukar sikit, saya pun tak ingat lah kan, apa nama orang bukan kerja kita. Tapi yang ini akhirnya dia belot kepada perjanjian dia dengan kerajaan Uthmaniyah yang sah. Dia pergi tolong apa dia, sepupu Sultan Muhammad Al-Fatih nak dapatkan tahta dia. Sebab itu kita tengok hak yang jadi masalah dalam kerajaan Islam ni, dalam orang Islam, jemaah Islam yang ramai ni, yang tak puas hati, dia akan pergi kautim dengan musuh, lepas tu dia buat tayi. Daripada dulu lah. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Dia mana yang tak puas hati di Madinah ni, dia pergi kautim dengan orang-orang musyrik yang datang. Tapi nak ceritakan bagaimana Rasulullah SAW selesaikan masalah ini juga dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Di mana Sultan Muhammad Al-Fatih pergi serang saudara dia ni, hapuskan pemberontakan tu, dan dia mempunyai satu alasan untuk menyerang kota Konstantinopel. Sebab dia telah langgar janji. Kenapa Rasulullah SAW masuk ke Mekah? Sebab memang nak masuk lama dah. Cari sebab lah. Sebab apa? Sebab langgar perjanjian Hudaibiyah. Betul tak? Perjanjian Hudaibiyah. Apabila orang-orang Quraisy ni menolong Bani Bakr, melawan puak Khuza'ah yang menyokong Rasulullah SAW. Dalam perjanjian itu tak boleh mana-mana sama ada Mekah ataupun Madinah menolong ataupun memerangi kabilah-kabilah yang melakukan perjanjian setia dengan salah satu daripada pihak sama ada Islam ataupun Quraisy. Bila dia langgar perjanjian, menjadi satu alasan untuk Muhammad Al-Fatih serang kota Konstantinopel yang ketika itu dah hujung dah. Sebab apa? Sebab kerajaan Kristian, khususnya Katolik, dia tak sama dengan Ortodok. Dia bantu Konstantinopel ni sebab apa? Sebab persaudaraan Kristian, dia bantulah. Tetapi mereka pernah menakluk kota Konstantinopel ni dalam perang salib dan mengambil alih daripada puak Ortodok pada tahun 1204. Ada riwayat, ada sejarah mengatakan bahawa gereja ini di-convert, dijadikan kandang kuda. Kuda. Siapa buat? Orang dia buat, bukan kita buat. Ini sejarah. Jadi sejarah tu dia jadi pertolongan dia tak kekal. Sebab di kalangan dia pun tak sama, tak satu hadang, satu matlamat. Lain. Tengok balik ketika popok Quraisy datang menyerang Madinah. Quraisy lain kepala. Geng-geng lain tu pun lain kepala dia. Yahudi lain kepala dia. Tahu tak? Jadi satu sejarah ni, benda ni benda real lah. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi tengok Masjid Hagia Sophia itu, dia dibangunkan sebelum Rasulullah SAW lahir lagi. Nabi tak ada lagi, dia dah start dah. Kalau ikut kepada buku sejarahnya, dia dimulakan sejak 333 Masihi. Ada dia buat kecil-kecil, besarkan tempat gereja tu, terbakar lah. Lepas itu akhirnya siap pada 547. Maknanya 571 Rasulullah SAW lahir, dia berdepan dengan satu kota yang paling besar di dunia ketika itu. Nak tahu besar tak besar ni, apa kata Napoleon Bonaparte kata, dia kata apa? Dia kata sekiranya dunia ini adalah sebuah negara, maka Istanbul lah merupakan ibu kotanya. Hebatnya Istanbul di bawah Islam ketika itu. Mana boleh jadi ibu kota dunia di bawah pemerintahan Islam. Baik, balik kepada tadi. Jadi Muhammad Al-Fatih ni berjaya menguasai kota Konstantinopel melalui apa? Perjanjian, kan? Perjanjian dengan dia yang telah tamat, void, null. Tak boleh pakai. Satu.
Dan juga selepas tamatnya peperangan Kosovo, sebab perang Kosovo ni menyebabkan separuh daripada tentera ratus ribu yang dihantar berperang lawan Osmaniyah, lawan Sultan Murad itu kalah, mati. Separuh mati. Yang menyebabkan mereka tak berani nak repeat. Yang menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih ni buat perjanjian dengan Venice, buat perjanjian dengan Hungary, perjanjian damai. Dia orang ni tak akan supply lagi senjata pergi kepada Konstantinopel. Ini yang dikatakan sebaik-baik amir, sebaik-baik tentera. Hak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah lah. Tetapi cara berpolitik, cara berstrategi, cara yang Nabi buat, yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ini diikuti oleh orang yang memang nak buka, memang nak menakluk negeri itu. Dia ikut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Satu tak lari prinsip tetap pegang. Sanggup mati syahid, tetapi kalau perjanjian untuk damai tak ada masalah. Sebab itulah kita tengok bagaimana apabila gereja Hagia Sophia ini dijadikan masjid, kemudian dijadikan muzium oleh Kamal Atatürk pada tahun 1934 ataupun 37, 34, 36 macam itulah lebih kurang. Dijadikan muzium oleh Kamal Atatürk. Okey. Bila dijadikan muzium oleh Kamal Atatürk ni terdapat, maka berlakulah usaha untuk menebus kembali muzium ini supaya menjadi masjid. Jadi kita tengok bagaimana ketika itu pemimpin-pemimpin Islam yang mempunyai jiwa Islam untuk menjadikan semula, mengambil alih semula ni, mereka masuk dalam sistem, mereka terlibat dalam politik. Antaranya Adnan Menderes pada tahun 1960, dia ni mati digantung. Sebab apa? Sebab dialah orang yang membenarkan semula, mengusahakan supaya azan di dalam bahasa Turki itu dikembalikan kepada bahasa Arab. Satu. Dia juga yang membenarkan orang Turki naik haji. Dua. Dialah orang yang banyak membina sekolah-sekolah, madrasah-madrasah Imam Khatib dan juga masjid-masjid. Macam mana cara nak jatuhkan dia? Antaranya tuduhan kepada dia terlibat dalam rasuah. Sebab itu rasuah ni dah, kita tak makan rasuah pun orang kata kita rasuah, kan? Polis tu dah, kalau tuan-tuan pergi jumpa polis, tengok polis tu, apa dalam kepala otak tuan-tuan? Dah. Dah. Makan rasuah ni boleh? Tak semestinya makan rasuah. Tetapi orang yang ada jawatan, yang memegang kuasa, nak jatuh tu lah cara dia. Kalau yang makan rasuah memang cepat lah. Tak? Kalau memang ada sikit je, dia akan gunakan untuk jatuhkan dia. Dan ini digunakan oleh tentera untuk hukum mati dia. Tetapi hukuman itu sebenarnya apa dia? Sebab tentera di Turki adalah penjaga, guardian kepada sekular, kepada Kamal Atatürk. Any attempt yang tunjukkan ataupun nak alih dasar yang telah diletakkan oleh Kamal Atatürk ini, tentera akan ambil alih. Sama juga yang berlaku kepada Erbakan pada tahun 1996, 97, hanya kerana dia panggil orang pergi bersidang cerita pasal khalifah, dia digulingkan oleh tentera Turki. Nampak? Tetapi mereka tetap mengusahakan ni dengan muja, dengan muja, dengan satu pendekatan yang silmiah, dengan satu pendekatan yang sejahtera. Jadi dia tak pergi pemberontak, tak pergi macam Daesh, pergi bakar, tak. Dakwah, panggil orang, masuk sistem pilihan raya, dah orang sokong dia bagi kuasa, lepas tu dia cuba buat. Ini yang dilakukan oleh, sampailah kepada Erdogan. Yaman Erdogan ni sejak tahun 1915 dah mula di start baca Al-Quran di Hagia Sophia. 1916 dikumandangkan azan dan juga ayat Quran sepanjang bulan Ramadan. Jadi dia bukan perkara baru. Kenapa? Sebab golongan-golongan Islam ni memang mereka nak menukar balik fungsi Masjid Hagia Sophia ni daripada muzium kepada masjid, dan mereka menggunakan saluran perundangan. Apabila Mahkamah Turki memutuskan bahawa hak
Hagia Sophia sebenarnya mesti dipulangkan kepada fungsinya asal, iaitulah sebagai sebuah masjid. Sebab dia mempunyai dokumen yang sah. Sebab itu adalah hak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih mengikut dokumen yang ada. Di mana dia ada dokumen, dia beli dengan duit dia sendiri dan diwakafkan kepada publik. Dua benda tuan-tuan. Pendekatan yang sejahtera melalui perjanjian, perdamaian dan juga istiqamah, ataupun mereka sanggup berjihad walaupun mereka mati. Adnan Menderes mati, tak sempat. Jadi orang-orang Islam ni sentiasalah, khususnya Turki, sebab mereka hilang fungsi masjid. Boleh tengok, boleh masuk, bawa duit, pergi tengok, ambil gambar apa semua. Tak? Sekarang ni fungsi masjid ni, fungsi Hagia Sophia ni dah jadi masjid, tetapi boleh lagi dibuka untuk diziarahi oleh mereka yang nak tengok. Orang luar, orang bukan Islam boleh tengok. Tak payah bayar dah sekarang. Dulu kena bayar. Saya tak tahu 20 lira ke berapa, saya tak ingat dah. Masuk dulu. Mahal bayaran dia. Tapi sekarang ni duit dah jatuh kan, tahanlah sikit. Tak? Sekarang ni boleh pergi mana sekarang ni, alhamdulillah kita tak boleh melihat impian. Siapa impian ni? Impian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impian Abu Ayyub Al-Ansari yang nak menjatuh ataupun menakluk kota Konstantinopel ini akhirnya tercapai pada tahun 1953. Dan kemudian impian kita pula, orang-orang kita pada hari ini, untuk melihat Masjid Hagia Sophia itu kembali sebagai masjid, akhirnya tercapai. Kalau dulu ketika di zaman sekular dulu, orang tak boleh fikir macam mana nak mengembalikan fungsi Hagia Sophia. Tetapi ingat, yuridu an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu cuba cuba meniup, cuba memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang kafir. Sebab itulah asas yang diletakkan oleh Kamal Atatürk ni, asas yang lama Tuhan beritahu dalam Al-Quran. Ia merupakan asas yang tidak kuat. Allazina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Mereka, iaitulah orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah ini sebagai pimpinan. Tak ubah macam labah-labah buat sarang. Macam sarang labah-labah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah sekali adalah sarang labah. Kalau kamu tahu. Tak? Sekarang ni di dalam ucapan khutbah memang tak ada dah Kamal Atatürk. Dalam ucapan nak cerita pasal pembukaan masjid ini pun, daripada ucapan Erdogan, sepatah perkataan tentang Kamal Atatürk pun tak ada. Kenapa dia berani? Sebab rakyat sokong dia. Walaupun ada mengatakan bahawa ini saja taktik politik Erdogan, sebab dia pun kalah dulu pilihan raya. Tak? Dia parti dia kalah. Banyak tempat parti dia kalah. Nak menang balik, terpulanglah. Masing-masing boleh buat persepsi. Tetapi yang penting, masjid ni dah tukar fungsi menjadi, daripada muzium menjadi masjid. Mana cita-cita orang Islam seluruhnya tercapai. Dan kita kena ingat bahawa Erdogan mengatakan bahawa pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid ni merupakan satu petanda untuk kita membuka Masjidil Aqsa. Mana jauh dia punya vision dia. Itulah impian keluarga dia, Osman Ghazi, yang mana dia bermimpi. Ya tak? Dia bermimpi daripada mimpi dia itu, dia tidur rumah tok guru dia. Dia bermimpi pada satu malam bulan sabit keluar daripada tok guru dia, dada tok guru dia masuk kepada dia, dan menjadi bulan yang penuh, bulan purnama. Macam bola pingpong tu. Itu bulan purnama. Tak ingat pula bulan purnama macam mana? Bulan sabit.
Dan dalam lingkungan bulan itu gunung ganang yang mengeluarkan air, yang mana air itu diambil oleh orang-orang berada di seluruh yang berdekatan itu, dia ambil air, keliling tu ambil air. Tok Guru dia kata kamu akan mendapat kerajaan yang besar. Ini impian. Ini impian. Kalau kita tengok Quran, impian ni impian orang soleh, impian orang alim, impian para nabi, dia akan jadi kenyataan. Dia akan jadi kenyataan. Impian kita ni banyak-banyaknya khayal ya. Impian 2020 ni. Lama dah mimpi 2020 ni. Hebat negara kita, hebat. Tak? Kereta terbang. Macam-macam lah 2020 ni. Bukan takat saham jatuh 2020 ni. Letak jawatan dengan dia sekali jalan. Impian. Impian tuan-tuan. Beza impian kita dengan impian para nabi. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, tak? Nabi Yusuf bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Panjang cerita dia kan. Tapi saya pun sebenarnya nak habis awal ni, cuma saya nak ambil kesempatan ni untuk mengulang tayang apa yang telah kita lalui pada hari Jumaat baru-baru ini, di mana kita sangat-sangat gembiralah orang Islam ni. Dan insya-Allah kita berdoa panjang umur kita, ada kesempatan kita boleh melihat Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Satu hari nanti kita boleh bersembahyang di sana. Kalau kita tak boleh sembahyang pun, kita boleh tengok secara langsung Masjidil Aqsa tu dibuka untuk orang-orang Islam bersembahyang. Dan cara dia, kalau tuan-tuan mengkaji macam mana kita buat kajian ringkas tentang Erdogan ni, perjuangan Hizbullah, perjuangan orang-orang Turki, dan juga maknanya orang-orang yang berada di situ, dan juga kelemahan yang berlaku kepada kerajaan Israel hari ini, yang akan menyumbang kepada kejatuhan Baitul Maqdis kepada orang Islam. Sebab benda ni dia ikut sunnatullah. Sunnah Allah yang Allah tengok, kalau orang sana berpecah, kita ada can nak menang. Kalau kita berpecah belah, dia bersatu, pakat tak itu je sipir dia. Sebab ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW, di mana musuh-musuh dia berpecah belah. Akhirnya berlaku pada zaman Muhammad Al-Fatih, di mana orang-orang Eropah tu sendiri pada hujung-hujungnya dia tidak menghantar bantuan tentera kepada Konstantinopel atas sebab-sebab antaranya perbezaan mazhab. Dan kebijaksanaan Muhammad Al-Fatih itu menggunakan sama ada peperangan ataupun perdamaian untuk menakluki kota Konstantinopel. Kalau kita panjang lagi, kita boleh cerita bagaimana Muhammad Al-Fatih masuk, bagaimana dia membawa meriam-meriam yang besar dengan 100,000 tentera dia, dan juga dia mengupah orang daripada Hungary untuk buat meriam dia. Dan ada pandangan yang mengatakan juga disumbangkan daripada Melaka meriam tu. Allah alam, betul-betul tu, Allah alam lah. Kan? Maknanya dia menggunakan kepakaran. Dia guna kepakaran. Dia bukan perang macam tu je. Dan ini pun sama juga, kita kalau kita nak menang, tetapi kenapa kita boleh menang lagi di Masjidil Aqsa? Sebab kita pecah belah. Kita berperang sesama sendiri, Sunni dengan Syiahnya, Sunni sesama Sunninya, kerajaan Islam sesama kerajaan Islam, sedangkan duit banyak. Tak boleh hire orang sebenarnya, kan? Tetapi sentiasalah Israel itu memecah belahkan kita dengan apa dia? Panjang cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, benda ni adalah benda yang sama. Dan kita yakin insya-Allah satu hari nanti kita akan dapat melihat Masjidil Aqsa itu dibuka kepada kita untuk kita sembahyang. Dan sesungguhnya peristiwa ini mendekatkan kita, sebagaimana yang kita cerita dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW tunjuk kepada Muaz bin Jabal tentang tanda-tanda kiamat, iaitulah apabila Tabuk itu turun salji di akhir zaman. Dan ini memang tanda-tanda akhir zaman. Sebelum berlakunya kiamat, insya-Allah Islam akan kembali menang. Tetapi apakah kita bersama-sama dengan
mereka yang nak merebut kemenangan, ataupun kita hanya nak tengok TV je. Nak tengok TV, bila siaran langsung kita tengok syoknya dah, tanpa kita berdoa, tanpa kita menginfakkan harta benda kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita boleh tahu apabila kita melihat sejarah perang Tabuk, di mana di kalangan para sahabat yang benar-benar mengharapkan, bukan mengharapkan pangkat, nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sanggup berkorban sama ada jiwa dan raga. Tetapi orang yang ragu-ragu, mereka tertinggal. Manakala orang munafik pula, mereka ini Allah laknat. Di dalam surah Al-Fatih ini disebut tentang laknat Allah terhadap orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan balik baca surah Al-Fatih ini, boleh tengok balik hubungannya dengan sejarah yang telah kita baca dahulu, dan kenapa ianya menjadi surah di antara ayat yang dipilih oleh imam di dalam sembahyang Jumaat di Masjid Hagia Sophia. Di samping perkara-perkara lain, kalau saya ulas ni banyaklah, insya-Allah. Jadi semuanya ini bukanlah satu rancangan yang sambil lewa, tetapi merupakan satu perancangan yang telah diteliti, dan ianya mengulangi apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaannya kepada kota Mekah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita untuk kita sama-sama berjuang menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, sebagaimana disebut di dalam surah Al-Fatih ini, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar, agar ianya dapat memenangkan agamanya atas agama-agama yang lain, dan memadailah Allah sebagai saksi. Memadailah Allah sebagai saksi. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.